Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 12 Syawal 1443 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, juzuk yang ke-25. Surah 43, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca ayat 36 sehingga 39. Dalam ayat ini Allah SWT cerita kepada kita tentang keadaan orang yang meninggalkan Al-Quran. Orang-orang yang tak mahu terima Al-Quran ini akan dipasang, diberi kepada dia qarin, teman rapat dia dari kalangan syaitan. Mana syaitan akan menguasai dia. Kemudian apabila mereka mati ataupun di akhirat esok, mereka akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada faedah. Itulah suasana yang berlaku. Dia lawan Nabi sekejap, kemudian dia mati. Selepas daripada itu dia menyesal, tapi dengan penyesalan yang ma fish faedah, tak ada faedah. Jadi itulah di antara tajuk yang kita akan bincangkan nanti, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada agenda yang pertama kita, baca ayat. Ayat yang kita nak baca ini berada di muka surat Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1073. 1073. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaiṭaanan فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Baik, setakat itu dulu bacaan ayat kita. Tengok ayat 36. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ar-Rahman, mana Quran tu dia tak ambil, dia tak peduli dengan Quran, kami adakan baginya syaitan
yang menghasut dan menyesatkannya. Siapa dia tinggal Quran, syaitan pun mari. Lalu menjadilah ia temannya yang tidak renggang daripadanya. Orang panggil teman rapat. Syaitan jadi teman rapat dia. Siapa dia nak kawan dengan syaitan, nak jadi partner syaitan, tinggal Quran. Jadi para pelajar sekalian, kita kena tengok munasabatul ayat. Munasabah susunan ayat. Ayat ini bersambung dengan ayat 5. Tengok di ayat 5 di awal surah kita dulu. Ayat 5. Afanadribu ankumuz zikra safha an kuntum qauman musrifin. Patutkah kami membiarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu karena kamu telah menjadi kaum yang melampaui. Jadi apabila mereka dah melampau, kita pun tak usah ajar kepada dia Quran. Tak perlu lagi kita bercakap dengan dia, tak payah kita dakwah dia. La. Dakwah. Mereka tak dengar, mereka nak dengar, mereka lawan, mereka terima, dakwah dulu. Itu kerja kita. Kerja pendakwah menyampaikan. Kerja pendakwah menyampaikan sampai peringkat mana? Sampai peringkat ni. Peringkat wa man ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang masih lagi degil, masih lagi tak mau terima, masih lagi tak peduli dengan Quran, ketika itu Allah kata aku campak pada mereka kawan dia syaitan. Habislah. Maknanya kalau sampai ke muncak ini, kita tidak lagi dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla kerana kita telah melaksanakan tanggungjawab. Kita telah menjalankan tugas. Orang Kelantan kata kita royak belaka dah. Apa mana Tuhan suruh royak? Kita sudah sampaikan kepada mereka, tapi mereka masih lagi dengan dengan kepahaman yang salah, dengan pandangan yang batil, dengan pandangan yang sesat, yang menyebabkan mereka berterusan dalam kafir. Ketika itu yang layak bagi mereka apa dia? Syaitanlah teman rapat dia. Allahul Musta'an. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla daripada menjadi teman rapat syaitan. Orang panggil best friend dia siapa? Syaitan. Na'udzubillah. Maka siapa dia nak, dia dua ya kita sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih. Nak berkawan, nak ikut Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan beri hidayah, beri bimbingan. Tak mau ikut, tunggulah syaitan akan mari. Dia panggil qarin. Qarin tu apa dia qarin? Qarin ni teman rapat. Member kata sekarang ni. Apa dia makna ya'shu an zikrir rahman? Tidak mengendahkan pengajaran Quran. Kata di Ibnu Ashur rahimahullah, dia kata apa? Wa man ya'shu ay yanzur nazara ghaira mutamakkin fil Quran. Dia tengok Quran. Bahkan ada sebahagian non-Muslim yang jual buku, dia jual Quran di kedai dia. Pak Haji nak beli Quran? Ada ni. Ini cetakan terbaik. Dia tahu cetakan terbaik, cetakan mana. Oi, terjemahan dia kemas. 30 warna ada, macam-macam dia ada. Tapi dia tak tahu apa. Maknanya, orang yang langsung tak mau terima Quran, ataupun dia dengar Quran, tapi dengar tak faham. Ini yang dia panggil, yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian, kita anak orang Islam ni. Anak orang Islam yang mendengar Quran daripada kita kecil lagi. Bangun-bangun tidur celek mata kata orang dengar Quran. Tapi sampai ketua tak faham Quran. Sebab apa tak faham? Sebab tak mengaji Quran. Sebab tak belajar Quran. Orang suruh mengaji Quran tak mau. Quran ni jadi acara saja. Musabakah. Waktu ada majlis-majlis baca Quran. Waktu ada kematian upah orang baca Quran. Itu je kerja Quran. La.
fungsi Al-Quran, kita kena faham, kena beramal, duduk, hidup di bawah tahta zilalil Quran, di bawah bayangan Al-Quran. Barulah kita betul. Kalau tidak, apa jadi? Tengok Allah kata apa tadi? Nuqayyid. Apa makna nuqayyid? Kami adakan baginya syaitan. Syaitan. Ai jinniyan. Syaitan dalam bentuk jin. Ada dua syaitan. Syaitan ni ada dua jenis. Jin, yang kita tak nampak. Seekor lagi syaitan dari kalangan manusia. Ni kita nampak. Kerja dianya, apa dia? Kerja dia. At-taswil, wat-tazyin, mari duk perhiaskan benda buruk jadi comel. Inilah dia panggil syaitan ni macam tukang make up lah. Juru make up. Juru make up ni orang putih boleh jadi hitam. Orang hitam boleh jadi putih. Dia tukar warna ke dia. Itu dia panggil tazyin. Orang mata spik, dia warna jadi luah. Macam-macam dia punya boleh buat. Maka syaitan dia mari, dia ajar kepada kita mengikut lorong yang dibenarkan. Mengikut lorong yang dibenarkan. Lorong Pak Haji tak sama dengan lorong Pak Jahid. Mana orang yang langsung tak percaya agama, syaitan mari cara dia pula. Gini-gini. Ikut syahwat, ikut nafsu. Lorong Pak Haji, Pak orang ni ahli-ahli ibadat, lorong lain pula dia mari. Dia mari mengikut amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini comel ni. Orang lain ni ikut hak Nabi ya. Nabi mati wafat lama dah. Tapi hak kita ikut ni, hak ladun ni dia panggil. Allah ajar terus kepada tuan guru kita, kepada mursyid kita. Oh, ini ajaran sesat dia panggil lagi. Itu ditazin. Kita baca Quran ke baca hadis tak menjadi. Mari baca cerita mimpi, lompat selalu. Hati-hati. Syaitan dia tak masuk lorong no entry, kata Abu Anas. Abu Anas selalu ulang kata-kata ini. Syaitan dia tak masuk lorong no entry, tapi dia masuk lorong yang dibenarkan mengikut jenis orang. Orang ahli ibadat dia masuk ikut ibadat. Orang ahli maksiat dia masuk ikut maksiat. Itu dipanggil syaitan. Dia guna dua jalan, satu syubhat, satu lagi syahwat. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Maka siapa dia lari daripada Quran, dia akan jumpa dua kawan. Kawan dia tu nama dia qarin. Qarin ai syaitan menjadi teman rapat dia yang tak berpisah dengan dia. Syaitan ni ikut semua dia, rapat dengan dia, penasihat dia. Dalam surah ayat ini tanda pelajar. Ditafsir juga dengan surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 25. Wa qayyadna lahum qurana'a فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Tuhan kata qayyadna lahum qurana, kami beri pada mereka kawan-kawan, teman-teman rapat. Fazayyanu. Syaitan ni mari duk hiaskan kita. Apalah. Orang bagi amalan yang bagus-bagus ni tak mau. Amalan kita ikut hak Nabi je. Baca zikir hak Nabi ajar ni, tak ada pulangan boleh terbang atas angin, boleh berjalan atas air contohnya. Tapi kalau baca zikir kita ni, cukup 1 juta terbang lalu. Kuat. Ajaran sesat ni tak tahulah macam mana. Dia boleh membodohkan akal orang. Semalam ada satu berita keluar, tak tahu di negara mana tak. Tok guru ajaran sesat ni suruh pengikut dia minum air kencing dia. Kita baca berita tu, Allah rasa nak muntah. Ada pengikut minum air kencing.
berkat. Allah. Syaitan dia mari. Dia mari mai ikut lorong-lorong berkat. Lorong tiriak. Mari duk main cerita minat benar bawa dia ni. Masa ni hok minat ke gosok kubur, macam-macam ada. Maka qarin, apa dia makna qarin? Syaitan la yufariqu. Makna teman rapat dia. Apa dia benda pun syaitan cakap. Syaitan ajar dia. Dia apa ikut belakang syaitan kata tu. Masya-Allah. Wallahul musta'an. Apa dia kerja syaitan? Kerja syaitan apa dia? Tengok ayat 37. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menyekat, menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah. Syaitan dia nak sekat seboleh mungkin daripada jalan kebenaran. Jalan yang kembali, orang nak kembali kepada Allah, dia akan sekat. Pasal itulah kata wa innahum wa inna syayatin. Syaitan tu kerja dia nak menyekat orang daripada memahami Al-Quran, daripada mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ahli sunnah tapi amalan tak ikut sunnah. Ini benda pelik. Benda pelik bin ajaib. Mendakwa diri sebagai ahli sunnah tapi amalan tak ikut sunnah. Peliklah tu. Kita tak ikut sunnah pun. Ini Nabi tak larang ni. Hak Nabi ajar kenapa tak buat? Dia sibuk tak larang. Inilah manusia, itulah dia panggil tazyin. Syaitan mengkosmetikkan amalan-amalan manusia yang tidak berdasarkan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah kata wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahawa mereka orang yang dapat petunjuk hidayah. Hak lain tu tak betul, hak lain tu sesat, yang betulnya hak dia ni, hak dia reka sendiri ni ibadat ni. Kata di Syaukani, yahsabul kuffar, puak-puak kafir menyangka bahawa syaitan-syaitan itu muhtadun, syaitan itu sudah dapat hidayah, maka mereka taat pada syaitan. Ataupun puak kafir sendiri menyangka bahawa mereka di atas jalan hidayah. Orang ikut Nabi itu hak betul. Hak buang tabai'at, buang bakar, buang keturunan, tak ikut ajaran tok nenek. Dia punya mainan bijak. Bijak ke tidak? Sangat bijak. Sangat licik dia punya permainan, sehingga kita tak faham yang mana betul, yang mana salah. Kita kata Masya Allah. Bila manusia tu menyesal, bilakah manusia sedar dia salah? Tengok ayat 38. Hatta idza ja'ana, sehingga apabila ia yang terjerumus dalam kesesatan itu datang kepada kami pada hari kiamat. Allah, jauhnya jarak. Mereka ni tak sedar, kiamat baru sedar. Sama ada kiamat sungguh, kiamat besar esok, ataupun kiamat kecil bila dia mati. Bila dia mati, baru dia tahu, aku sesat, aku salah, aku tak ikut hidayah, tak ikut petunjuk Nabi. Dia dah ikut tok ayah yang bawa ajaran yang pelik-pelik, yang sesat. Ataupun memang bawa kafir terus, dia ikut syaitan. Kita kata jangan. Bila mari hari kiamat, apa jadi? Qala ya laita baini wa bainaka. Berkatalah ia kepada syaitannya. Tak kira lah syaitan jin ke syaitan manusia. Dia kata apa? Alangkah baiknya
kalau telah ada di dunia dulu pemisahan antaraku denganmu sejauh timur dan barat, fabi'sal qarin, kerana engkau adalah sejahat-jahat teman. Baru menyesal bang. Buat apa sekarang baru nak sesal? Kan? Orang menyesal dulu, menyesal di dunia dulu sebelum sampai ke akhirat. Tapi dia menyesal di akhirat yang sudah tidak ada guna lagi. Allahu Akbar. Jadi dia kata dialusi. Penyesalan dia kata apa? Baini wa bainaka aifid dunia. Kalaulah atas dunia dulu aku tak jumpa awak. Kalau atas dunia dulu aku tak ikutmu. Kalau atas dunia dulu aku tak berkawan dengan kamu. Nak buat apa? Allahu Akbar. Kenapa Tuhan kata di sini bu'dal masyriqaini? Masyriqaini itu dua timur. Kan? Itu dia panggil dalam bahasa Arab ni, tulis kata qala al-Mawardi, al-Imam dia kata wa fil masyriqaini qaulan. Masyriqain, dua masyriq. Ada dua pandangan. Satu dia kata timur dan barat. Kemudian dia ambil satu. Maka masyriq, timur. Sebagaimana dia katakan sunnatul umaraini, dua Umar. Sepatutnya Abu Bakar dengan Umar. Ada juga pandangan yang mengatakan masyriqus syita, timur waktu sejuk dan timur waktu panas. Yang pentingnya nak bagi tahu bahawa dia naknya jarak itu terlalu jauh. Kalau boleh jauh benarlah kita dua ni tak pernah jumpa lah, barulah kita selamat. Tapi apa boleh buat, kita dah jumpa. Apa boleh buat, kita dah bertemu. Awak pula telah mempengaruhi saya sehingga saya sesat. Nak buat apa dah? Boleh lagi cakap? Ada faedah lagi? La faedah. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf, tanda pelajar. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah kata, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adaw illal muttaqin. Kawan-kawan, member-member, friend-friend, teman-teman rapat di akhirat esok bermusuh sama sendiri. Illal muttaqin, orang bertakwa tidak. Kita nak musuh apa sama kita? Awak pegang dengan Quran, dengan sunnah, saya pegang dengan Quran dan sunnah. Kita tak ikut. Kita tak ikut ahli-ahli tu ahli ni. Yang kita ikutnya ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, para jemaah sekalian, itu yang dipanggilkan as-sawadul a'zam, orang yang benar, orang yang ramai. Ada sebuah kitab saya baru terima. Sahabat kita mari daripada beli Mesir, dia hantar mari. Cantik kitab. Tuan-tuan boleh beli kitab tu. Nama dia tiga jilid. Oh, comel. Kitab ni 3 jilid. Dia punya tajuk dia ni untuk ustaz-ustaz yang boleh bahasa Arab. A'lamus Salafiyin. Tokoh-tokoh ulama yang berpegang dengan ajaran salafus salih selama 11 kurun. Dia ambil daripada awal lagi. Sebabnya kalau dalam sejarah kita ni, as-sawadul a'zam duduk di kepada pengikut sunnah. Yang terpencil Mu'tazilah, berapa tokoh yang ada? Kelompok Jabariyah berapa ada? Tapi bila mari kemudian tersebar pula, terbalik pula. Yang ikut sunnah betul-betul tidak ramai. Yang ada ikut yang Mu'tazilah, yang ada ikut dengan puak-puak yang pelik-pelik itu lebih ramai. Sekarang ni ramai yang ikut yang pelik daripada ikut yang sunnah betul-betul. Jadi kita pelik lah. Jadi sebab itulah dia clear sawadul a'zam orang ni. Kita kata tak, orang yang betul-betul sawadul a'zam yang diambil kira itu, iaitulah majoriti ulama, para ulama salafus salih yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari kitab ni menarik untuk dikaji. Para pelajar, para pencinta sunnah belajar betul-betul. Baik. Jadi puak dia kata mu ni, Allah,
Kalau atas dunia dulu kita dua tak pernah bertemu, jauh timur dengan barat. Tapi apa boleh buat, dah jadi teman rapat, dah jadi kawan setia. Di mana ada saya, di mana di situlah ada awak. Kata orang, walaupun orang ni dikatakan ajaran sesat, nak bela juga. Sebab apa nak bela? Sebab ini geng kita. Jangan. Itulah yang dikatakan asabiyah. Baik. Kita pergi kepada ayat 39. Tengok ayat dulu, terjemahan ayat. Bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Dia kata kepada kawan dia, alangkah baiknya kalau sejauh timur, kalau telah ada di dunia dulu pemisahan antaraku denganmu sejauh timur dan barat, kerana engkau adalah sejahat-jahat teman. Allah baru mengaku. Baru mengaku. Dia kata apa? Bi'sa sahib anta ayuha syaitan. Syaitan, mulah orang yang paling jahat, kacau aku. Syaitan apa senyum main. Sekarang ni kita sama-sama dalam neraka lah bang, tak sedap cakap banyak. Cakap tak ada faedah. Nak selamat, selamat atas dunia ni. Jangan tunggu di akhirat baru nak selamat. Masa tu tak ada faedah dah. Tak usah kata akhirat besar. Masuk dalam kubur pun tak nak undur balik. Macam mana kita nak duduk di akhirat? Ayat yang terakhir dalam siri kita ni, ayat 39. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ay yuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka. Malaikat kata. Malaikat kata apa? Pada hari ini, iaitu setelah nyata bahawa kamu telah menzalimi, menganiayai diri kamu sendiri. Membuat nyaya dirimu sendiri. Dengan sebab apa? Dengan sebab kamu melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu untuk buat kafir. Dengan sebab kamu meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalim. Kena. Jadi zalim yang paling besarnya syirik. Ayat ini pun cerita tentang syirik. Maknanya malaikat kata apa? Dengan sebab kamu menyanyikan diri sendiri zalim, maka apa yang kamu cita-citakan itu, tengok ni bawah, yakni cita-cita supaya mereka terpisah di dunia dulu daripada syaitan tidak terjadi. Sebab mereka sudah berkawan dengan syaitan, na'udzubillah. Mereka sudah berkawan dengan syaitan, na'udzubillah. Baik para jemaah sekalian. Annakum fil azabi mushtarikun. Tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu penyesalan ini. Kerana sesungguhnya kamu dan teman kamu itu tetap menderita bersama-sama dalam azab. Tak usah cakap banyak. Mu nak berpisah dengan syaitan ke, benci dengan dia ke, sekarang ini teman kamu dalam neraka, na'udzubillah. Jadi para ulama tafsir mengatakan iz zalamtum, zalim di sini dengan mana iz asyraktum, ketika kamu buat syirik. Jadi syiriklah di antara perbuatan zalim yang paling besar. Kalau orang tanya zalim yang paling besar dalam dunia ni apa? Syirik pada Allah Azza wa Jalla. Itu zalim yang paling besar. Habis pukul orang, tampar orang tak zalim, itu zalim sama-sama manusia. Yang orang syirik ni zalim terhadap diri sendiri. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa pergi buat perbuatan yang Allah murka, Allah marah? Maka itu zalim. Sebab apa jadi zalim? Kenapa jadi zalim? Sebab dia telah melakukan perbuatan yang dia kena azab. Ai la yukhaffafu anhum, tidak diringankan azab dengan sebab mereka syirik. Tak usah marahlah kepada orang tua orang ni. Mu marah ke syaitan jin ke, kamu marah ke syaitan manusia ke,
kamu sudah bersama dengan mereka dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Baik, para pelajar sekalian, tamaklah ayat yang kita nak bincangkan pada kali ini, iaitu ayat 36 hingga 39. Sekarang kita pindah kepada mengutip 5 faedah. Mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Tulis yang pertama. Ayat wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ar-Rahman, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah ia temannya yang tidak renggang daripadanya. Ayat ini tulis pelajar. Faedah yang pertama, ada beberapa poin yang kita kutip. Yang pertama, at-tahzir minal ghaflati an zikrillah. Ayat ini, wa man ya'shu an zikri. Siapa dia tak ingat ke Tuhan. Ayat ini memberi amaran. Jangan sekali-kali kamu lupa daripada mengingati Allah. Bila kita lupa ingat Allah, syaitan masuk lalu. Kerana itu, kata di para ulama, zikir pagi petang kita ni, ibarat seperti baju rantai, baju besi bagi para pejuang. Orang nak pergi juang, nak pergi berperang, dia kena pakai baju besi. Kita pun nak lawan syaitan, baju besi kena ada. Bermula dengan salat subuh berjamaah, kemudian kita baca zikir pagi, kita solat asar berjamaah, kita baca zikir petang. Itu dipanggil benteng untuk nak menyekat daripada kemarahan syaitan, penguasa syaitan ke atas kita. Sebab bila lupa, Allah kata apa? Nuqayyid lahu syaitan. Melupa kepada Allah, syaitan masuk lalu. Allahu Akbar. Bahaya. Qarin ni maknanya satu teman rapat yang tak berpisah dengan kita. Syaitan ni rapat sungguh dengan kita, na'udzubillah. Macam orang kena tawan ke syaitan. Gitulah lebih kurang. Itu yang pertama. Nombor 1, nombor 2, masih lagi dalam faedah yang pertama. Maka setiap orang yang berpaling daripada mengabdikan diri kepada Allah, berpaling daripada taat kepada Allah dan mencintai Allah Ta'ala, maka dia akan pergi kepada taat kepada makhluk dan mencintai makhluk. Taat kepada Allah Ta'ala, dia pergi taat kepada makhluk. Na'udzubillah. Ni ada ni kumpulan ajaran sesat. Dia panggil berelui apa benda. Memang orang panggil bertitik air liur kalau tengok kubur nak pergi gosok. Minat. Sekarang ni ajaran-ajaran begini telah mula menyelinap masuk ke dalam kawasan-kawasan kita, hasil daripada didikan-didikan yang tertentu. Belajar gini, minat kubur lalu. Tengok kubur selalu. Jejak wali. Siapa dia boleh bagi? Title orang tu wali, orang ni kita sendiri yang lantik, kemudian kita sendiri pergi puja. Itu yang jadi masalah. Maka kita kata di para ulama, siapa dia penuhkan dalam hati dia mencintai Allah dengan Rasul, dia akan tak buat benda lain. Tapi kalau hidup main cinta benda lain, dia akan jadi benda lain. Maka ayat ini juga mengajar kepada kita bahawa dosa itu akan dijatuhkan hukuman itu mengikut dosa. Oleh kerana mengikut syaitan, kamu pun jadi qarin dengan syaitan. Na'udzubillah. Hidup ikut godaan syaitan. Syaitan ajar kepada kita benda pelik, kita buat juga. Jangan sekali-kali para pelajar, para jemaah, kita ikut benda-benda yang diajar oleh syaitan. Faedah yang kedua, ayat yang sama. Ayat masih lagi ayat 36. 36 dan dia sambung dengan 37. Wa innahum la yasuddunahum an sabilillah. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Kerja syaitan nak sekat
daripada jalan Allah. Kata di para ulama, anna man ibtalahu Allah biqarini minasyaitan, siapa yang Allah Ta'ala uji dia, bala dia dengan berkawan dengan syaitan dan mengikut kesesatan syaitan, itu bukan salah siapa? Salah dia. Sebab dia tak ikut Quran, syaitan masuk. Dia tak ikut sunnah, syaitan masuk. Syaitan ni bijak sungguh, dia masuk. Apa salahnya? Walaupun amalan ni Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Dia main psikologi. Dia tak buat, tapi dia tak larang. Kita kata Tuhan, hak Nabi buat, yang Nabi suruh, yang Nabi ajar banyak. Kenapa tak buat? Nak juga mereka mencipta ibadat, kenapa? Maka setiap orang yang lari daripada zikrullah, lari daripada mengingati Allah, mengikut petunjuk Nabi SAW, maka orang ni akan pergi kepada jalan syaitan. Baik. Timbul lagi soalan. Menarik soalannya. Soalan dia, orang ni tak tahu. Orang yang berpaling daripada Quran, sunnah itu, dia ingat dia betul. Kenapa pula kita nak azab dia? Allah kata, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sangka dia betul, tapi tak betul. Jawabnya, tidak ada keuzuran bagi dia. Sebab mereka jadi tak betul kerana lari daripada channel sunnah Nabi SAW. Walaupun dia sangka dia betul, tapi dia tetap bersalah kerana tidak mengikut lorong yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Berbeza dengan orang yang langsung tak sampai maklumat pada dia. Tak ada maklumat. Dia baru masuk Islam contohnya, atau duduk di pendalaman yang jauh sangat. Dia buat benda yang dia tak tahu. Itu mungkin diberi kemaafan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak azab mana-mana kaum sehingga mereka Allah hantar rasul. Maknanya orang ni langsung tak dapat maklumat tentang Islam, itu diberi kemaafan. Tapi maklumat ada. Orang pun duduk hujah dengan dia, bagi maklumat, dia nak mempertahankan juga. Kita kata ini tak ada keuzuran, sebab mereka melawan dengan maklumat, bukan lawan dengan langsung jahil, tak ada. Baik, berpindah kita kepada faedah yang ketiga. Wa innahum la yasuddunahum an sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sangka dia betul. Ada orang kata, setiap orang yang berpisah dengan kebenaran itu, tak ada orang yang nak meninggal kebenaran kalau dia tahu benda sesat. Dia kafir itu dengan sebab dia sesat, dia tak tahu. Kita kata tidak. Ada orang yang sesat dengan sebab dia salah faham. Dia sendiri pergi mentakwilkan hadis-hadis Nabi SAW, tafsir-tafsir Nabi. Nabi beritahu benda ni salah, kita kona lagi pusing sana sini. Jangan. Nak suruh jadi betul hak kita, tak payahlah. Kalau benda tu jelas-jelas lah. Maka yang ketiga ini tidak jelas, tidak betul, kita kata setiap orang dia tak akan meninggalkan benda yang betul kalau benda tu betul. Kalau dia tahu benda salah, tidak juga. Ada orang yang lawan dengan sebab kerah kepala, puak kafir. Dalam siri yang lepas kita dah tahu dah. Para ulama mengatakan orang kafir dia tahu ada Allah. Dalilnya, waktu dia duduk di lautan, ombak yang besar, dia tak mau. Dia doa Allah. Tiba-tiba syirik balik. Maknanya ada di kalangan kafir yang dia tahu Nabi itu betul, tapi kerah kepala tak mau ikut. Kita kena belajar dengan ilmu ni para jemaah sekalian. Ada orang yang kita juga tahu ini sunnah Nabi, tapi kita tak mau ikut. Sebab apa? Sebab menyalahi apa yang kita belajar dengan orang kita. Sunnah Nabi telah dihuraikan oleh para ulama hadis, bukan boleh tafsir sendiri. Kita ikut apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Kita berpindah kepada faedah yang keempat.
Ayat 38. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Bila dia mari di akhirat esok dia menyesal, kalau aku tak jumpa dengan puak tu dulu. Kalau aku berpisah dengan mereka sejauh timur dengan barat. Apakah tujuan ayat ini? Tulis pelajar. Faedah yang keempat, al-maqsudu min hikayah. Maksud daripada cerita yang Allah bawa ini tafzi', nak membesarkan betapa jeleknya, betapa kejinya orang-orang yang tak mau berfikir sendiri, hanya semata-mata mengikut qarin. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut maksud ayat ini memberi amaran daripada berkawan dengan orang-orang yang jahat, termasuk di kalangan syaitan dan manusia. Jangan. Maka ulama tafsir kata syaitan bukan nama khas kepada jin. Syaitan, tulis ni pelajar, syaitan setiap kumpulan yang melanggar batas syariat Allah Ta'ala, yang melampaui batas, maka itu syaitan. Allah sendiri sebut dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi kalau manusia hak jahat, syaitan lah tu. Jin hak jahat, syaitan juga. Jin hak baik, ramai ke tidak? Ramai. Jin yang beriman ramai. Manusia yang baik ramai ke tidak? Ramai. Tapi ingat maksud, syaitan yang rapat kuat memberi kesan daripada syaitan yang jauh. Hak jauh-jauh kita tengok. Pasal itulah manusia ni rusak mari daripada mana? Mari daripada berkawan dengan orang-orang yang jahat. Jangan kita kawan orang jahat, cari orang yang baik-baik. Kalau berdengar orang ni, sekarang ni saya nak cari guru belajar, ni orang tanya, tengoklah mulut dia keluar apa. Mulut guru kalau keluar qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Malik, qala Syafi'i, duduk falzam. Tapi mulut dia kalau keluar duk maki orang je, duk kata orang tu, kata orang ni, apa dia, cerita-cerita yang pelik-pelik yang dia bawa je, tak ada sandaran langsung, tinggalkan. Kita beragama dengan dalil, bukan beragama dengan persepsi semata-mata. Yang terakhir, yang kelima, Allah kata apa? Ayat 39, walan yanfa'akumul yawm iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Tak ada faedah lagi lah. Hari ini kamu dengan geng kamu masuk neraka belaka. Jawab dianya, lamma kana al-musab, bala ni bila kena belaka, maka tak boleh nak mikir dah kitanya. Dia tu kena, dia ni kena. Jadi kamu puak kafir tak usah duduk mikir nak tarik balik lah, nak undur sana sini. Sebab mu sama-sama dalam neraka belaka. Syaitan hak jin, syaitan manusia, yang dikoda, penggoda dan digoda sekali dalam neraka semua. Allahu Akbar. Maka qarin, teman-teman rapat, akan tetap berada dengan teman-teman dia dalam neraka, tak usah duduk kelahi. Puak dia kelahi tu. Puak dia kelahi. Ya Rabbi, dia ni lah tipu aku dulu. Dia ni lah kecek aku dulu. Dia ni lah menyekat aku dulu. Bagi dia azab yang banyak. Dia kata sama-sama azab belaka, tak usah duduk cakap banyak lah. Kata di dalam tafsir ni kata apa? Iza qurina ahadum biman adallahu fil azab. Bila orang yang kena azab sekali ramai-ramai, tempat pula sempit, lagi sempit. Kau nak marah dia? Jauh sikit. Jauh apa aku? Allahu Akbar. Jadi kalau kita duduk tempat luah pun kita nak marah, ni Allah Ta'ala tak dalam tempat yang begitu sempit, dihimpit oleh sama-sama dia. Na'udzubillah. Yang penting kita minta hidayah dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang kita baca dalam Fatihah beberapa kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang benar.
kita doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kata belakang, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar itu benar, dan rezekikan kami dapat ikut kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kami yang salah itu salah, dan rezekikan kami dapat menjauhkan diri daripada kesalahan itu. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah dengan kita mengikut petunjuk Al-Quran, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkan diri daripada qila wa qala dan daripada segala perkara yang tidak baik. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 40 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.